A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Zul Ramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan timbalannya yang berbahagia Dr. Robiah K. Hamzah dan seluruh barisan Esko Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan juga pimpinan tertinggi Majlis Dakwah Negara. Tak lupakan kepada yang bertungkul lumus menjayakan tazkirah setiap pagi, Wan Haris, dan juga daripada tim media Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan pinjaman usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan pinjaman kesihatan yang baik dan juga kesempatan masa yang terbaik untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk menimba ilmu dan insya-Allah dan kita dapat memperdalamkan ilmu kita, dan mudah-mudahan kita menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak seseorang itu jadi baik ataupun nak kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah akan perdalamkan ilmunya dalam agama. Kalau kita bicara tentang ilmu dalam agama ni, yang menjadi fardu ain kepada kita adalah ilmu-ilmu yang asas, ilmu-ilmu yang asas. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentang bagaimana bab taharah, kan? Tetapi penambahan ilmu dan pengkajian ilmu yang lebih mendalam itu sebenarnya Allah nak menjadikan kita seorang yang faqih, seorang yang mendalam ilmunya. Kata Allah SWT, may yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah nak kebaikan untuknya ataupun Allah nak dia jadi baik, Allah akan perdalamkan ilmunya dalam agama. Alhamdulillah. Tazkirah pagi yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara sedikit sebagai suntikan semangat, sebagai motivasi kepada kita supaya kita ini cinta kepada majlis ilmu, dan kita ada semangat untuk kita lebih mengetahui tentang agama kita, bukan sekadar kita mewarisi agama itu daripada ayah dan ibu kita, tetapi kita benar-benar mengetahui dan kita benar-benar merasai kemanisan dan juga keunikan, keistimewaan agama kita, agama Islam. Itulah, kita kadang-kadang malu dengan sahabat-sahabat kita yang saudara baru, walaupun baru setahun memeluk agama Islam ataupun kembali kepada fitrah, dari sudut ibadahnya mereka lebih hebat daripada kita yang dalam Islam. Kadang-kadang ilmu pengetahuannya tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat pengetahuannya daripada kita yang Islam daripada lahir ni. Sebab itu kita ni kena perdalamkan ilmu kita nak agama. Kita kena kaji agama, dan mudah-mudahan kita ini menjadi insan ataupun menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas dalam beragama, bukan sekadar kita Islam pada nama, tetapi kita Islam dari sudut cara hidup, dan akidah kita juga adalah akidah yang kuat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana biasa, mana-mana ustaz pun yang akan tampil untuk berkongsi, perkara pertama yang ditekankan ataupun diminta pada tuan-tuan sekalian adalah like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, kemudian tinggalkan komen yang membina untuk kami memperbaiki diri dalam melaksanakan agenda dakwah, dan seterusnya sumbangan tuan-tuan kami perlukan untuk membantu kami
dalam menyebarluaskan dakwah ke seluruh pelosok muka bumi ini. Jadi tuan-tuan boleh salurkan sumbangan tuan-tuan ke nombor akaun yang tertera di bawah ini, akaun RHB Majlis Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Mudah-mudahan sedikit kita menjadi mata rantai kepada perjuangan dakwah itu sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau Ustaz Jafri mungkin dengan motivasinya, masya-Allah, berjaya menyentuh hati kita, dengan Ustaz Zuramli Presiden, juga alhamdulillah dengan kaedah penyampaiannya, dengan analoginya yang sangat menarik. Ustaz Syed Kadir pula dengan pengkajian dari sudut fiqahnya. Tapi Ustaz Roshni ni berbeza sikit kot. Itu mungkin penyampaiannya lebih bentuk teknikal, ataupun lebih kepada fakta. Tapi tak apa, kita variasikan tazkirah pagi, kalau dengan DS Mahdi, Datuk Seri Mahdi dengan ilmu ekonominya kan, Ustaz Radiah dengan kepakaran dari sudut parenting skillnya kan. Semua tu ada kelebihan masing-masing, tapi Ustaz Rushdi ni tak ada kelebihan apa-apa. Dia hanya sekadar membacakan fakta saja. Dan mudah-mudahan itulah saya sebut tadi, kita memvariasikan, kita mempelbagaikan bentuk ilmu dan bentuk penyampaian dalam tazkirah pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh terimalah dengan cara Ustaz Rushdi yang lebih bersifat teknikal ni. InsyaAllah. Pada pertemuan kita yang lepas, pada awal bulan yang lepas, saya telah membicarakan suatu rasional yang kita panggil dari sunnah jadi adat, dari sunnah jadi adat. Iaitu kita membongkar tentang asalnya masyarakat kita, masyarakat Melayu terutamanya, mereka melaksanakan suatu sunnah Nabi SAW, tetapi sudah menjadi adat. Sudah menjadi adat dah termasuk dalam budaya ataupun tradisi masyarakat kita. Kita sentuh tentang tahni. Tahni yang kita sentuh pada pertemuan kita lepas sebenarnya merujuk kepada perkataan lelangit atas. Lelangit atas. Tahni ni hanakun, bermaksud lelangit atas. Itu yang disebut tu. Jadi Allahumma SWT, bila anak kita ni lahir, ditahnikan, ataupun masyarakat kita dia menyebut sebagai belah mulut. Okay. Apa rasionalnya belah mulut? Kita bincang yang lepas adalah ibu dan ayah bila dapat anak, perkara pertama yang dilakukan adalah tahni, iaitu meletakkan korma pada lelangit atas bayi anaknya, supaya dengan harapan agar yang keluar daripada mulut bayi ini adalah perkataan yang manis-manis, yang baik-baik, bukan perkataan yang kotor, ataupun perkataan yang ada unsur lucah, kadang-kadang dengan sumpah serana, kadang-kadang itulah. Itu harapan ibu dan ayah. Walaupun daripada tahnik sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi mentahnik adik kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, kan, dengan korma. Dan kita bincang pula dari sudut sains, korma ini adalah gula ringkas, gula yang mudah, gula yang tidak memudaratkan. Jadi diletakkan pada langit secara tak langsung mengajar kepada bayi ini bagaimana cara nak menghisap susu. Itu kebaikan ataupun benefit yang kita dapat dari sudut kesihatan, dari sudut sains. Tetapi mengamalkan sunnah itu sendiri mendapat pahala. Dan mengamalkan sunnah dia ada rasional, ada rahsia yang tersembunyi di sebalik itu, selain daripada kebaikan dari sudut sains, dari sudut kesihatan, tetapi yang paling besarnya adalah dari sudut akhlak. Selain dia berpahala, rupanya belah mulut yang dinamakan sebagai istilah orang Melayu ataupun tahnik itu, dia sebagai doa sebenarnya, sebagai doa kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat sekarang ni di media sosial kita ataupun medsos singkatan hari ini, masya-Allah, generasi kita, mungkin generasi Y, generasi Z ini bahasanya masya-Allah, kalau kita lihat, kita pun tak sangka
Melayu yang terkenal dengan adat budi bahasa yang tinggi, kesopanan yang tinggi, tetapi perkataan yang dihamburkan di media sosial merisaukan kita, membimbangkan kita. Mungkin ada yang mengatakan bahawa sekarang ni adalah tahnik-tahnik tak penting lah. Tahnik-tahnik tak penting. Alah, tak tahnik pun okey juga, jadi doktor juga. Tak tahnik pun jadi engineer juga. Kita pun pelekeh pula, generasi kita sebelum ni adalah tahnik, adalah kerja kebun je. Alah, tahnik jadi suri rumah je pun. Alah, tahnik pun tak tahnik pun okey juga. Tapi sebenarnya sebab itulah masyarakat Melayu kita namakan belah mulut, supaya yang lahir daripada mulut anak ini yang keluar nanti perkataan-perkataan yang baik. Saya bukan nak kata mereka yang menghamburkan kata-kata yang tak baik ni sehingga menghina ulama, kadang-kadang menghina ulama, tak tahnik. Wallahualam tahnik ataupun tak tahnik. Cuma kalau kita bicara tentang tahnik, kenapa kita jumpa Pak Imam, kita jumpa Tok Guru, kita jumpa ustaz, kita jumpa ulama untuk tahnik kan, untuk tahnik kan. Sebab kita nak doa daripada ulama. Kita nak doa daripada para ulama. Sebab itu kalau kita dapat doa daripada ulama, takkan kita nak hina ulama, takkan kita nak hina alim ataupun orang alim, ataupun kita nak hina cendekiawan Islam, sebab kita sendiri nak minta keberkatan daripada basahnya lidah para ulama ni yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Basahnya lidah para ulama ni, dia membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak keberkatan dari sudut itu, dari sudut basahnya lidah, sebab menyebut kalimah Allah dan keluar daripada perkataan imam, ustaz adalah perkataan-perkataan yang baik, selain daripada doanya, itu insya-Allah. Dan pagi ini saya nak bawa rasional yang kedua yang sudah menjadi adat kita, iaitu potong jambul. Potong jambul. Potong jambul sebenarnya diambil daripada sunnah Nabi SAW yang disebut dalam hadis daripada Samurah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin martahan biaqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma wa yusammi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Maksudnya Nabi SAW bersabda, bayi itu tertebus dengan akikahnya, disembelih akikah pada hari yang ketujuh, dan diberikan dan dicukur rambutnya, yuqlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya ataupun cukur kepalanya, wa yusammi, dan diberikan nama dengan nama yang baik, Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebut, ulida li ghulam, telah lahir bagiku seorang anak lelaki, kata Abu Musa al-Asy'ari. Lalu aku bawa anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menamakannya dengan Ibrahim, sebab nama yang baik itu adalah memberi kesan pada anak-anak. Insya-Allah lepas ni kita akan Allahumma salli alaihi wasallam, kita akan bincang tentang rasional sunnah yang dah jadi adat dah, iaitu memberi nama yang baik. Bagaimana jadi adat beri nama yang baik? Kita mengambil nama-nama, walaupun kita orang Melayu, kita mengambil nama-nama Arab. Kita mengambil nama-nama yang daripada bahasa Arab yang membawa makna yang baik. Sedangkan kita boleh saja memberi nama anak kita dengan bahasa Melayu, tidak menjadi kesalahan. Yang penting maksud nama anak kita nama yang baik, sebagaimana orang-orang terdahulu menamakan anak-anaknya dengan bunga. Ada yang panggil cempaka, ada yang panggil melur, ada yang panggil kenanga, ada yang panggil melati, lelaki pula ada yang panggil dengan panggil awang. Tetapi sebenarnya hakikatnya masyarakat kita ni dia mengambil daripada sunnah jadi adat dah. Sunnah ni memberikan nama para nabi dan para rasul Allah. Ini sunnahnya.
Itu Nabi SAW menyebutkan bahawa nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman. Sebab itu walaupun kita Melayu tapi kita tetap mengambil nama Arab. Itu sunnah-sunnahnya. Kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab itu daripada sunnah jadi adat. Daripada sunnah jadi adat. Itulah kita nak bincang tentang tu. Okey. Yang fokus kita pada pagi ini adalah kita nak bincang tentang apa sebenarnya rasional di sebalik yang orang Melayu kata potong jambul itu. Potong jambul. Hakikatnya, kenapa kita dituntut cukur rambut? Cuma masyarakat kita ni dah jadi adat adalah potong jambul. Dan kenapa sebenarnya potong jambul terjadi? Sebab bila akikah, sebab kalau kita rujuk perkataan aqqa, yang maksudnya akikah itu ada dua. Sebab aqqa bermaksud qata'a, memotong. Okay. Yang pertama potong apa? Potong kambing. Potong kambing kenapa? Melahirkan rasa syukur sebab dengan kelahiran anak. Dan kenapa anak lelaki 2 ekor, anak perempuan 2 seekor kambing? Kenapa? Sebab kebiasaan masyarakat Arab dan masyarakat Nabi SAW ketika itu, bila lahir anak lelaki, kegembiraannya tu 2 kali ganda berbanding perempuan, berbanding lahir anak perempuan. Masyarakat Arab dan masyarakat Nabi ketika itu, bila lahir anak lelaki, kegembiraan dia maksudnya lebih 2 kali ganda berbanding kalau dia dapat anak perempuan. Sebab itulah dan menjadi tradisi dipanggil sunnah Jabaliyah lah, yang akhirnya kita ikut bila anak lelaki kita akikahkan dengan 2 ekor kambing, anak perempuan dengan seekor kambing. Namun kalau kita mampu seekor pun boleh, tak ada masalah, sebab ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa Saidina Hasan dan Saidina Husain Nabi akikahkan dengan seekor kambing setiap seorang, seekor kambing setiap seorang, bukan 2 ekor. Sebab kalau kita mampu 2 ekor, itu yang terbaik. Tak mampu, seekor pun boleh. Seekor pun boleh. Sebab itulah sebut akikah itu adalah sembelihan. Akikah itu adalah potong. Pertama adalah potong kambing, sembelih kambing insyaAllah. Yang kedua adalah potong rambut. Akikah dia bermaksud potong rambut. Dan kenapa kita panggil potong jambul pula, sedangkan yukhlaqu ra'suhu ni maksudnya cukur habis kepalanya, botakkan, botakkan. Okay. Sebab dia daripada sunnah jadi adat, jadi tradisi adalah bila majlis akikah tu selawat pada Nabi, kita marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bawa anak kita, Pak Imam potong sikit kat depan, kemudian sebelah pula Pak Bilal potong sikit kat depan, kemudian sebelah pula Tok Siap pula potong kat sikit kat sini, yang sini Ustaz potong kat belakang sikit. Itu yang namanya potong jambul. Yang silapnya masyarakat kita adalah sepatutnya selepas daripada Pak Imam balik, Pak Bilal balik, Ustaz balik, Tok Siap balik, tetamu semua balik, ibu dan ayahnya potong habis, cukur habis, cukur rata, botakkan anak tu. Bukan dibiarkan dengan sikit-sikit. Kita bila Pak Imam dah balik dah, anak kita pun kita tak sambung lagi cukur, kita cukur habis. Mungkin saya tak gaji, tapi sebenarnya rambut yang terendam dalam rahim ibu ni pada trimester ketiga, sebab trimester pertama, kedua ni dia tak ada rambut lagi. Pada trimester ketiga kejadian dah sempurna, anggota semua dah cukup, kaki, tangan, jari dah cukup semua, dah sampai proses kematangan sebelum dia lahir. Ketika itu dah ada rambut dah. Okey, dah ada rambut. Sebab itu akikah ini juga boleh dimaksudkan dengan rambut yang pertama yang keluar daripada yang keluar bersama bayi pada hari kelahiran. Selain daripada akikah itu adalah menyembelih binatang, akikah juga kalau kita rujuk dalam kamus, maksudnya adalah Allah SWT rambut yang keluar, rambut pertama yang keluar bersama bayi pada hari kelahiran. Itulah akikah sebenarnya, itulah akikah. Rupa-rupanya rambut ini telah terendam selama beberapa bulan dalam rahim ibu, sedangkan dalam rahim ibu tu penuh dengan air yang ialah berdarah dan sebagainya. Jadi rambut itu sifatnya pula dia menyerap air.
Dia bukan kalis air, dia menyerap air. Iaitu kalau kita mewarnakan rambut, contohnya pastikan pewarna tersebut tidak menyalut rambut kita. Kerana kalau menyalut rambut kita, sewaktu kita mandi wajib, air itu tidak meresap dalam rambut, mandi wajib tak sah. Mandi wajib tak sah. Jadi itulah istilahnya. Jadi rambut, kuku semua adalah, walaupun kita nampak dia macam waterproof, tapi dia sebenarnya dia menyerap air. Menyerap air. Jadi air rambut yang terendam dalam rahim ibu ni, bila keluar, dia keluar bersama kotoran. Walaupun kita bersihkan badannya, kita mandikan kan. Tapi sifat rambut ni dia menyerap kotoran. Sebab itu sunnah Nabi SAW kalau kita lihat dari sudut sains adalah kita cukur habis, maksudnya kita buang rambut yang kotor yang telah terendam beberapa bulan dalam rahim ibu itu dengan rambut yang bersih, dengan rambut yang baru. Sebab itu sunnah kita cukur habis. Maksudnya kita yang potong jambul tadi tu, itu sekadar mukadimah sahaja. Sekadar mukadimah yang dilakukan oleh alim ulama. Kenapa kita panggil Pak Imam datang rumah? Kenapa kita panggil Allahumma Ustaz, Tok Sia, Tok Bila datang rumah? Sebab pertama kita nak doa ya. Sebab itu tuan-tuan kalau kita bincang tentang daging akikah dengan daging korban, daging akikah sunnah dimasak dan dijamu kepada orang. Sunnah dimasak dan dijamu. Maksudnya jemput orang datang rumah. Jemput orang datang rumah. Tetapi daging korban sunnah diberi dalam keadaan mentah. Sunnah diberi dalam keadaan mentah. Apa rasionalnya? Rupanya bila akikah ni kita jemput orang datang rumah, sebenarnya kita nak doa yang ikhlas yang lahir daripada tetamu ni. Bila dia melihat anak kita, dia akan kata, ya Allah comelnya bayi ni kan. Cantiknya, ya Allah dia ciumnya anak syurga ni. Ya Allah bau syurga, dia kata bau syurga kan. Itu semua doa-doa yang ikhlas yang tak kita minta pun untuk tolong doakan anak saya tak ada. Tolong doakan anak saya tak ada. Tapi itu doa-doa yang ikhlas. Lagi-lagi Pak Imam kalau dapat anak, dapat bayi yang baru lahir, bukan dia kata ya Allah cantiknya. Bukan sekadar itu, dia doakan sebab dia ada ilmu. Doa apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah perdalamkanlah ilmunya dalam agama. Sebab orang yang dalam ilmu agama, itu Allah berikan kebaikan untuk. Okey. Yufaqihu fid din. Kemudian wa'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkanlah dia ilmu tentang Al-Quran supaya dia memahami Al-Quran, supaya dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dia. Supaya dia menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dia, sebagai Allah SWT sebagai perisai kepada dia, sebagai perisai kepada dia. Nampak? Kita minta wa'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, yang menjadikan Ibnu Abbas seorang yang sangat faqih tentang Al-Quran, sangat mendalam ilmunya tentang Al-Quran. Kalau perempuan pula, Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil, wa'allimha ta'wil. Itu kalau perempuan. Tapi kalau tak boleh bahasa Arab juga, tapi imam biasa boleh lah. Imam Bilal biasa boleh. Sebab itu dia doakan ini. Kadang-kadang ada imam yang dia ambil anak ni, dia bacakan. Maksudnya dia gunting kepala tu, dia bacakan kat telinganya bacaan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi alam nashrah laka sadrak, maksudnya kita minta doa kepada Allah Taala untuk lapangkan dadanya. Maksudnya supaya jadi baik, terima nasihat, mudah dapat ilmu, itu istilahnya kan. Kita potong jambul tu dia jadi permulaan saja, mukadimah. Baik, peranan kita lah ibu dan ayah bila dah balik tu, kita cukurkan maksudnya habis. Dan rambut yang telah dicukur tu sunnah pula kalau kita timbang pula dengan berat nilaian ataupun berat emas, berat emas. Ambil rambut tersebut, jangan takut banyak-banyak pun dalam 4 gram macam tu lebih kurang 4 gram. Tak adalah rambut tu berat, 4 gram. Dalam 4 gram kali 200 sekarang ni harga emas lebih kurang dalam 800 hingga tak sampai RM1,000 sebenarnya. Dan tukarkan dalam bentuk mata wang kita ataupun tukarkan dalam bentuk barang dengan nilaian berat emas tu,
dan kita sedekahkan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, berkongsi kegembiraan dengan orang miskin sebab kita dikurniakan zuriat. Kita beruntung tuan-tuan, sebab itu orang Melayu ni banyak istilahnya, antaranya apa? Bunting pelamin. Bunting pelamin ni baru dia minggu lepas diijab kabulkan, majlis resepsinya dah diisi dah. Maksudnya waktu dia disandingkan di atas pelamin dah diisi dah. Mudah sangat untuk lekat, mudah sangat untuk dapat zuriat. Dipanggil bunting pelamin. Ada juga di kalangan kita yang terpaksa bergolok bergadai untuk dapat anak, pergi berubat sana, pergi berubat sini. Ada yang terpaksa menjalani satu proses ataupun satu teknik IVF. Saya tak tahu singkatan IVF, tapi tak apa. IVF tu adalah persenyawaan tamu uji lah, macam itulah. Diambil sperma lelaki ini dengan yang mana yang paling baik, kemudian disuntikkan dalam ni proses ni, dan proses ni mahal. Dan setahu saya ikut sahabat yang buat, ada yang paling murah 20,000. Kalau Datuk Siti Nurhaliza sampai 40,000 sekali IVF, sekali IVF. Dan IVF ni bukan terus jadi. Ada sahabat saya sampai 3 kali IVF. 20 kali 3, 60,000. Barulah yang ketiga itu baru lekat. Baru dapat. Alhamdulillah baru dapat. Itu pun dengan takdir Allah SWT. Tapi kita ni kadang-kadang dia panggil bunting pelamin, Allah 800 ataupun 1,000 ringgit, jauh sangat nak berbanding 20,000. Sebagai tanda syukur Allah telah beri kita zuriat, penyambung keturunan kita, penyambung kerja dakwah kita. Apalah salahnya pertama kita sembelih kambing sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita timbang rambut itu dengan nilaian emas, dan kemudian kita sedekahkan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur pada kita. Dan fakir miskin akan doakan. Jadi insya-Allah anak-anak yang lahir yang diakikahkan, anak-anak yang lahir yang ditahnikkan, anak-anak yang lahir dengan dicukur kepalanya tu penuh dengan doa-doa yang ikhlas daripada orang ramai. Penuh dengan doa-doa daripada para alim ulama, Sebab itu anak ini membesar insya-Allah dengan keberkatan doa para ulama, dengan keberkatan doa imam yang sentiasa berzikir dan membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan orang-orang alim ini yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa mereka ini insya-Allah diterima oleh Allah. Dan dengan sebab doa itulah anak-anak kita membesar dengan baik. Anak-anak kita terlindung daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anak kita tak susah untuk mendirikan solat. Anak-anak kita anak yang dengar kata, okey. Sebab itu kita azankan anak kita, biar perkataan pertama yang masuk dalam telinga anak kita perkataan-perkataan yang baik. Sebab itu nanti anak kita mudah dengar nasihat-nasihat yang baik, tak dengar perkataan-perkataan. Bila tahnik belah mulut, keluar daripada anak kita perkataan yang baik. Tak ada sumpah serana, tak ada cerca, kan, tak ada cerca dan sebagainya, kan. Itu sebenarnya. Dan bila dicukur itu bersihkan daripada kotoran. Yang kedua, kita sebenarnya membersihkan pemikiran anak-anak kita daripada memikir perkara-perkara yang tak bagus. Itu sebenarnya rasionalnya. Kenapa potong rambut tu kotor, dan sebenarnya kita nak membersihkan membersihkan kepala anak kita, biar anak kita genius. Biar anak kita lepas ni fikir perkara-perkara yang baik je. Biar anak kita ni jadi orang yang bijak, yang hebat, yang akan memajukan Islam. Buat inovasi, lahirlah Ibn Sina, yang kedua lahirlah Ibn Firnas, yang kedua lahirlah Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibn Rushdi. Kita nak yang ulama-ulama cendekiawan Islam lahir daripada anak kita. Itu sebab itu daripada sunnah jadi adat. Daripada sunnah jadi adat. Cuma menjadi malang pada kita. Kadang-kadang daripada sunnah jadi adat, kita modify dah. Kita modify dah sedikit.
Allah SWT kita dah menghilangkan roh sunnah tersebut. Apa dia? Sebagai contoh, kita sembelih kambing. Kalau kata Nabi SAW, kambing tu sunnah dimasak manis-manis supaya akhlak anak ini jadi manis. Tapi kita buat kambing golek. Itu pun salah kawan kita. Kita kadang-kadang jemput, Syekh, hujung minggu ni datang rumah nak buat majlis akikah sikit untuk anak. Ada kambing golek tak? Sebab kita bila akikah, kambing golek. Okey, ada insya-Allah kambing golek. Jadi kita tempah kambing golek. Kambing golek tu dah tak sunnah dah sebenarnya. Dia sembelih kambing sunnah, tapi masakkan dia tu tak sunnah. Kambing. Sebab itu sunnahnya dimasak dengan manis supaya akhlak budak ini manis. Dan juga dilarang untuk kita mematah-matahkan tulangnya supaya tulang anak ini kuat. Jadi anak ini jadi anak yang kuat sebenarnya. Sebab itu sunnah-sunnah yang Allahumma salli alaihi kita perlu jalankan. Walaupun akikah ni potong jambul ke ataupun sembelih kambing ni sunat muakkad menurut Imam Syafi'i, tapi banyak manfaat yang kita dapat. Yang pertama, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi ini ialah, pertama, kalau cukur jambul, kita istilah potong jambul itu, yang melaksanakan, yang kita minta kepada ustaz, macam tahnik itu kita minta pada ustaz, adalah satu doa untuk anak kita, doa anak kita. Yang kedua, simbolik kepada potong jambul ini ataupun cukur ni, selain pada manfaat sains, adalah kita nak anak kita ni berfikiran yang luas, satu. Yang kedua, berfikiran yang bijak, memikirkan perkara-perkara yang baik, itu antara rasional kita bincanglah. Dan akikah, kita jemput tetamu datang rumah, kita nak doanya, cukuplah dengan doa, comelnya anak ni, ya anak kita comel. Maksudnya, tapi jarang sekadar kita kata cantiknya, comelnya, tak. Kita akan doakan dia, mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan soleha, kan? Doa itu doa yang ikhlas. Mungkin ada di kalangan kita yang doanya Allah makbulkan dari antara para tetamu yang datang tu, satu. Yang kedua, kita juga melaksanakan satu amalan sunnah, ialah memberi makan kepada pada manusia. Itu sunnah juga yang kita buat secara tak langsung bila kita mengadakan kenduri kendara ataupun majlis akikah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini kita cuba perbaikilah. Yang sebenarnya daripada sunnah jadi adat itu adalah berasal daripada sunnah, cuma mungkin roh sunnah itu sudah hilang sebab dah jadi tradisi. Kita mungkin generasi sekarang ni pun kita kata, itu orang Melayu kunonya, kata, tapi rupanya yang dilaksanakan oleh atuk kita, nenek moyang kita dulu adalah asalnya daripada sunnah, insya-Allah. Moga yang baik itu untuk kita semua, dan kita doakan generasi kita sekarang ni generasi yang terbaik, berfikiran luas, berfikiran kreatif, genius. Kemudian apa yang lahir daripada mulut generasi anak kita adalah generasi yang baik, yang perkataan yang baik, jauh daripada caci, cerca, hina dan sebagainya. Sebab itulah kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cukup sekali itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi untuk akhirnya, saya sekali lagi menyeru pada semua untuk kita sama-sama like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara di FB dan juga di IG. Yang bagi mereka yang belum subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh berbuat demikian, sebab saban tahun dah kita buat tazkirah pagi ni, dan banyaklah koleksi tazkirah ataupun motivasi pagi daripada ustaz-ustaz yang sangat hebat, sangat hebat. Melainkan Ustaz Rusdi lah, tak hebat lah. Okey. Allahumma salli. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.